Allahumma barik wassalim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Bab Lailatul Qadar sambungan semalam. Ada beberapa pendapat ulama tafsir mengenai tentang makna roh. Pendapat kebanyakan ulama ialah seperti yang ditulis di atas, iaitu roh yang dimaksudkan ialah Jibril AS. Al-Marazi rahmatullahi menulis bahawa pendapat inilah yang lebih sahih disebabkan keutamaan Jibril AS, maka dia telah disebutkan secara khusus setelah para malaikat lain disebutkan. Sesetengah lain pula berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan roh ialah satu malaikat yang sangat besar. Keadaannya ialah seluruh langit dan bumi di hadapannya hanya sebesar sesuap makanan sahaja. Pada pendapat sebahagian lain pula, roh bermaksud satu kumpulan khas para malaikat yang hanya dapat dilihat oleh para malaikat lain pada malam Lailatul Qadar. Pendapat keempat, roh ialah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus, yang juga makan dan minum tetapi bukanlah malaikat dan bukan juga manusia. Pendapat kelima yang dimaksudkan dengan roh ialah Nabi Isa AS yang turun bersama para malaikat untuk melihat amalan cemerlang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat keenam, roh ialah satu rahmat khas, rahmat Allah yang khas. Jadi maksud ayat Al-Quran di atas ialah pada malam itu para malaikat akan turun dan selepas mereka rahmat aku yang khas pula akan turun. Selain pendapat-pendapat ini, ada beberapa pendapat lain lagi, tetapi pendapat yang pertama adalah lebih masyhur. Dalam kitab Sunan Baihaqi diterangkan Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan sepotong hadis bahawa pada malam Lailatul Qadar Jibril AS akan turun bersama satu kumpulan malaikat dan mereka akan mendoakan rahmat untuk sesiapa sahaja yang dilihat sedang sibuk berzikir dan melakukan ibadat-ibadat lain. Ditulis dalam kitab Mazrul Haq bahawa pada malam itulah para malaikat telah diciptakan, dan pada malam itu juga unsur-unsur kejadian Nabi Adam AS telah mula dihimpunkan, dan pada malam itu jugalah pokok-pokok ditanam di dalam syurga. Di samping itu terdapat banyak riwayat yang menyatakan bahawa doa dan lain-lain amalan dikabulkan pada malam itu. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur terdapat riwayat yang menyatakan bahawa pada malam itulah Nabi Isa AS telah diangkat ke langit, dan pada malam itu jugalah taubat Bani Israel telah diterima. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahtera malam yang berkat itu hingga terbit fajar, yakni para malaikat akan terus memberi salam sejahtera kepada orang-orang Islam. Setiap kumpulan malaikat akan bersilih ganti datang dan pergi sebagaimana yang dijelaskan dalam setengah hadis. Ataupun maksud ayat tersebut adalah keseluruhan malam itu penuh dengan kesejahteraan serta terpelihara pada segala jenis keburukan dan kerosakan. Keberkatan itu tidak dikhaskan untuk mana-mana bahagian malam tersebut, bahkan ia berterusan sehingga ke waktu subuh. Selepas membentangkan surah ini, Allah SWT sendiri telah menyebutkan berbagai-bagai bentuk fadilat yang terdapat pada malam itu, maka tidak perlu lagi untuk mengemukakan hadis. Namun begitu, dalam hadis-hadis pun banyak disebutkan tentang kelebihan Lailatul Qadar. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.